Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Bukan mudah untuk menjadi anak seni. Tidak mudah juga untuk kekal evergreen dan sentiasa menjadi nombor satu dalam kalangan peminat. Mengalir dalam diriku, serupa dengan Kekal relevan dengan imej tersendiri dan vokal yang unik, itu antara kehebatan penyanyi Ziana Zain. 2021 tahun bermakna buat pelantun balada Putus Terpaksa ini. Tahun ini, Ziana menyambut ulang tahun ke-30 perlibatannya dalam dunia seni tanah air. Menerusi temu bual eksklusif 3 dekad Ziana Zain ini, diva ini menceritakan kembali detik-detik mula menjadi penyanyi dan pelakon, jatuh bangunnya sebagai anak seni dan rahsia di sebalik semangat untuk teruskan kerja kuat walaupun acap kali di badai kontroversi. Sepanjang Kak Ziana 30 tahun dalam industri seni ini, antara persembahan atau show Kak Ziana yang paling Kak Ziana tak boleh lupa yang mana satu? Actually ada dua actually. First masa Kak Ziana di Jepun, bukan di Kazakhstan dulu tau, di Jepun kalau tak silap. Jepun, lupalah. Ni dua lah ni. Kazakhstan di mana Kak Ziana menang Voice of Asia, di mana Kak Ziana kena pergi travel. Kita kan selalu pergi Russia, kita tak pernah pergi Russia kan. So daripada Moskow you nak pergi ke Almaty tu, it's gonna take time jugalah, tapi yang bestnya tempat tu adalah Kak Ziana menyanyi di belakang gunung. Itu the most memorable. Akustik dia memang best dan tak sangka first time kita pergi sana kita menang. Kita bawa nama Malaysia, and the second time whereby Kak Ziana buat show bersama dengan Hetty Koes Endang, satu flight dengan Hetty Koes Endang. Kami pergi ke Jepun, di satu tempat kawasan nama dia Saga, satu perkampungan orang kata paddy field lah kat sana. So nyanyi kat sana bab 3-0 dan kita dapat terus pergi ke Hiroshima naik bullet train dan kita masuk dalam laut, kita keluar balik, Allah, that's the best time whereby Hiroshima tu kita selalu dengar, ya Allah, kita dengar dulu bom-bom, kita pergi kat sana tengok. Itu satu memory yang tak boleh Kak Ziana lupakan. Selain kalau kat sini kita dah sempat buat konsert kan, tapi sana tu lain, itu sejarah dalam hidup kerjaya kita, yang membawa kita travel ke satu tempat yang kita tak terfikir kita akan pergi dan menyanyi di situ. Nampak seperti Kak Ziana lebih cherish momen-momen untuk travel itu. Bukan di atas pentas tu sendiri, tapi pengalaman yang bersama untuk ke pentas tu ya. Yes, because Kak Ziana selalu fikir siapa yang dapat pergi is the chosen one. Rezeki, bukan senang kita nak pergi, orang invite kita menyanyi di luar negara, especially Asia country. We are very small. Kita Asia ni selalu kita banyak benda tertutup, tak dapat nak ni. Baru lately ni lah, barulah orang nak accept kan. Tapi during my time 94-95 is like you dapat pergi macam lah. Terima kasih sangat siapa yang bawa kita tu. Tahun pertama sebagai penyanyi nyata tidak mudah. Kewangan yang terhad menjadi cabaran utama penyanyi yang sinonim dengan lagu Puncak Kasih ini. Berbekalkan hanya RM800 pada waktu itu, Ziana hanya mampu membeli 4 pasang persalinan untuk digayakan dalam setiap persembahannya selama setahun. Kalau saya nak tanyakan, sepanjang 30 tahun Kak Ziana berada di pentas, baju apa atau persalinan apa yang paling Kak Ziana tak boleh lupa? Actually banyak sekali. Kak Ziana mulakan dengan the first time Kak Ziana naik stage tu. Ketika itu Kak Ziana Kak Ziana berhenti kerja sebagai stewardess dengan duit RM800. RM800 tu dan kebetulan Kak Ziana dapat travel ke Dubai. Sebelum Kak Ziana berhenti, Kak Ziana dapatlah beli kain, dapat beli 2-3 persalinan. So masa tu nak tempah, duit tak ada. Jadi ada RM800 je. Jadi pergilah dengan abah ke Yochuan Plaza, Jalan Nampang tu. Masa tu Yochuan Plaza, sekarang dah hotel apa? Tree apa, I can't remember. Double Tree. Baik. So dekat sana ada satu, dia orang dulu ada jual macam jual baju-baju kat bawah tu. One Filipino ladies ni, dia cakap, okay, what do you want to buy? Akak terjumpa satu baju ni
sequin ya. Masa tu sampai paras bawah sikit dari lutut ada bolero. Jadi Kak Zana kata, how much per piece dia? Dia cakap, only 200 ringgit. Wah, masa tu Kak Zana ada 800. Kak Zana beli 4 lai. Di mana dia ada 2 lai dekat rumah dia, lagi 2 lai dekat kedai, 2 lai lagi pergi kat rumah dia jalan pergi beli. Ambil baju tu, itulah Kak Zana rolling untuk 1 tahun sampai Kak Zana dapat duit dan beli baju dan tempah baju. 4 baju Kak Zana guna untuk tahun pertama sebagai penyanyi. Ya. Sebab kita duit ngam-ngam je. Dan kemudian bila Kak Zana dah ada modal tu, in between tu lah Kak Zana tempah baju. Bila Kak Zana masuk muzik-muzik, bila Kak Zana masuk Pujaan 10, Kak Zana dah ada baju sequin. Masa tu that time baju sequin tengah in sangat. And then kebetulan masa tu Kak Zana memang meminati sangat Whitney Houston. Jadi apa pun Kak Zana, reference Kak Zana daripada lagu, suara, teknik menyanyi sampai baju sampai semua adalah dia. She is queen of my heart lah masa tu. So dan Kak Zana tak sangka pula ketika itu baju yang Kak Zana pakai tu dah menjadi macam satu kesukaan peminat, di mana diorang kata Kak Zana kalau keluar tutup kata diorang from head to toe. 4 baju pertama Kak Zana untuk tahun pertama Kak Zana muncul di pentas tu, Kak Zana masih simpan? Masih simpan lagi. I still have it with me. Kadang-kadang kalau kita tengok, Allah, ini baju I nyanyi kat Dataran Merdeka, ini warna biru I nyanyi dekat muzik-muzik, warna pink I nyanyi kat Dataran Merdeka, yang hitam putih ni I buat cover album. Ingat lagi. I still remember. I cherish every baju I ada sejarahnya. Some people dia kata, alah kita buat 50% lah jual. For me no. For now, I tak tergamak nak jual, because bagi saya semua baju itu ada sejarah dia. Beberapa tahun kemudian, Ziana mula mendapat nama sebagai ikon fashion Malaysia, terutamanya sepanjang dekad 90-an. Among designer yang Kak Zana pernah bekerja seperti Michael Ong, dia ada touch dia sendiri, Hongkis orang kata. Macam Rizman, dia ada touch of Malay dia, Malay and modern. Tapi macam Rizalman, he is one of a kind whereby you tak payah nak sibuk-sibuk kata I nak dress macam ni. Dia kata okay, first time dia akan dengar apa yang kita nak, tapi after that dia dah lakar untuk you. Dia kata okay, baju dah siap. You kadang-kadang tak payah tempah, baju dah siap. Macam dia dah tahu Kak Zana tu busy macam mana. Jadi baju tu tak payah nak pening kepala, material tak payah cari. Setiap kali Kak Zana sarung tak pernah pergi fitting. Sarung tu buat show, sarung buat show. Dia dah tahu you punya figure apa cutting. Dan Kak Zana tak pernah merungut lah baju yang dia bagi tu, tak pernah komplain. Tak pernah komplain. Sebab dia akan bagi touch simple, tapi dia akan buat orang teringat-ingat. Sampai peminat teringat, dia tahu ni Kak Zana pakai baju ni. Cutting semua memang dia tahu. Dan Kak Zana sampai sehingga hari ni Kak Zana masih, orang kata, salute him lah. His eyes, his touch memang miracle. Itu tak ada orang boleh lawan dia. That's him. Sampai baju kahwin Kak Zana pun dulu menjadi ikutan. Sampai dia boleh figure out baju apa yang, colour apa untuk Kak Zana. Itu Kak Zana macam tak boleh lupa. Sehingga sekarang ni pun Kak Zana masih simpan lagi baju dia yang dia buat untuk Kak Zana pada day one sampai sekarang. I still have it with me. Tiada siapa boleh sangkal keberkesanan lakonan Ziana. Dari seorang gadis nakal sehingga ke perampas tunangan orang, Ziana tidak sangka dia mempunyai bakat dan usahanya itu dihargai. Nama Ziana seringkali bermain di bibir peminat filem tanah air. Cukup sinonim Ziana dengan lakonannya dalam franchise Sembilu dan Maria Mariana. Dalam banyak-banyak pembabita Akak sebagai pelakon ya, yang mana sekali atau scene mana yang Akak paling tak boleh lupa? Ya Allah, ya Tuhanku. Yang tak boleh lupa tu Maria Mariana, di mana kita ada aksi kejar mengejar. Masa tu Era jadi inspektor polis. So Kak Zana kena colik. So aksi kejar mengejar tu sebenarnya dekat New Central tu kan. Sekarang ni New Central, dulu kereta api lama tu. Kita berlari selama seminggu kat situ. Daripada pukul 7 malam sampai 7 pagi scene tu. Berlari, colik tau. Itu yang paling penat dan paling lasak, yang paling every time kita balik kita akan tergolek. Dan scene tu scene yang paling penat,
Dan scene yang sangat menyakitkan muka Kak Zana, badan Kak Zana lebam-lebam lepas balik daripada scene tu. Ziana Zain terkenal sebagai seorang individu yang sering bawa watak antagonis. Contohnya, Mariana sebagai adik yang nakal. Ziana Semilu sebagai perampas tunang orang. Jadi ada tak apa-apa momen ataupun insiden mungkin ataupun daripada zaman itu di mana orang kenal Kak sebagai pemegang watak antagonis, apakah respons peminat dan juga ada tak kesannya kepada kerjaya Kak Ziana? Ya Allah. Okay. First kita ada good and bad. Okay, first ada yang kata, ya Allah Kak Zana menjadi. Kita geram tengok Kak Zana. Betul lah menjadi Kak Zana. Very good. Ada pula cakap kadang yang jalan kata, apa ni perempuan tak guna, diorang cakap tau. Inilah perampas orang. Ini saya berlakon je. Kau memang jahat. Alamak, terpalit juga. Tapi maybe diorang tu terlalu menghayati sampai terikut-ikut. Tapi Kak Zana, I don't mind because for me maksud dia menjadilah watak Kak Zana tu. Sebagai pelakon, adakah ada momen-momen bahagia sebagai pelakon Kak? Momen bahagianya di mana Kak Zana tak ada pengalaman, tak pergi kelas. Bila abang Usop offer berlakon, kita ada reluctant dalam hati kita. Kita tak nak jeopardizekan orang punya moment, orang punya duit. Tapi bila dia bagi kita trust, dia kata you can do it. I kata from which side you nampak I can do it? Dia kata how you sing, how you punya memek muka, I know you can. So bila buat, tiba-tiba dia meletup 4 juta the first one. Kita macam, ya betul. Oh my god. Oh that means memang ada bakat lah. Tapi tak sangka bakat tu akan berkembang dan berkembang sampai bila second one 6 million semua macam, ya Allah ya Tuhanku. Masa tu rasa sangat, ya Allah Tuhanku. Itulah kadang-kadang dalam hidup, dalam kerja, kalau kita terlalu inginkan, kadang-kadang kita tak dapat. So Kak Zana selalu cakap, sampai today Kak Zana selalu cakap, do as you can, don't overdo it. Jangan tak ada terlalu sangat confident pun tak boleh. You kena tengah-tengah, insyaAllah everything akan go smoothly. Sampailah hari ni, sampai sekarang pun Kak Zana, walaupun Kak Zana tak berlakon filem lagi buat masa sekarang, banyak lagi offer drama untuk Kak Zana. I'm still waiting now for shooting. Which is, bila you fikir, offer yang orang bagi tu sebenarnya akan memberi sesuatu di kemudian hari. Inilah dia. Dalam COVID-19, bila kita tak dapat menyanyi public, kita dapat berlakon. Ini adalah salah satu orang kata rezeki kita di bidang yang lain pula. Tidak semua kejayaan ini datang dengan mudah. Ketika di kemuncak kegemilangan, nama Ziana terpalit skandal dengan seorang individu yang cukup berkuasa lagi berpengaruh. Dugaan seperti ini mudah sahaja melunturkan semangat mana-mana insan, termasuk yang cekal dan tabah. Buat Ziana, dia hanya mampu berdoa untuk cekal menepis segala onak duri sebagai anak seni popular. So far during that time, during Kak Zana punya watak tu, Kak Zana digosipkanlah pula. Satu gosip yang memang di luar jangkaan Kak Zana, tapi Kak Zana kata, inilah cabaran bila kita jadi pelakon. Bila kita tengah top, orang akan try menggosipkan kita dengan benda-benda yang kita tak pernah buat, dengan benda-benda yang kita tak terfikir benda ni boleh keluar. Kan? Tapi Kak Zana take it as whatever it is lah. I know who I am. My parents know who I am, which is good enough. Pada ketika itu Kak Zana, jika diberi pilihan untuk Kak Zana cenderung kepada dunia lakonan, adakah Kak Ziana akan berbuat demikian? Well, my first love is, my passion is singing. Okay, sebab Kak Ziana tak pernah terfikir, because berlakon ni banyak menggunakan masa. You know, you need to spend a lot of time. Macam nyanyi you 1 jam, setengah jam you dah balik, you tak penat. Tapi berlakon ni penat. Tapi kalau during that time pun Kak Ziana dah pernah bagikan masa menyanyi dan berlakon, which is oh my god. You takkan larat, I say. Kalau, because still my choice is singing. Still my choice is singing. Because berlakon, Kak Zana pernah cuba, Kak Zana menyanyi, hari ni Kak Zana menyanyi, turun daripada Sabah, besok pagi Kak Zana terus berlakon, besok Kak Zana balik pagi, besok Kak Zana pergi Penang berlakon. Oh my god, that is unbelievable punya. I don't think ada orang boleh buat kerja macam tu.
sepanjang 30 tahun Kak Ziana bergelar insan seni, kalau boleh disimpulkan dalam satu ayat, apakah dia? Hai, insan seni. Bagi Kak Zana, maybe kalau orang luar tu dia adalah dia punya ni. But for me, Kak Zana ni devoted Kak Zana sebagai penyanyi anak seni yang devotedkan diri Kak Zana untuk peminat dan masyarakat, di mana bagi Kak Zana, tugas Kak Zana bukan sahaja menyanyi tetapi juga menyampaikan mesej untuk peminat-peminat dan memberi orang kata a positive vibe and a positive orang kata things dan diorang boleh ikut yang boleh menjadikan diorang lebih positif dan lebih produktif. Kak Zana, I don't know lah, some people maybe they are, for them they want fame for this, but for me no. It's a big responsibility towards masyarakat actually. Jadi Kak Zana letakkan diri Kak Zana ni sebenarnya duta penyanyi untuk semua masyarakat yang meminati Kak Zana, yang Kak Zana boleh satu medium yang di mana Kak Zana boleh kongsi positive thing dan nasihat mereka. Itu Kak Zana tengok diri Kak Zana. Saya simpulkan sebagai pencetus positivity. Yes. Right. And I can also be penyanyi yang can be your listener. You have my shoulder to cry on. That's me. Walaupun kita tahu Kak Ziana di pentas dan kehidupan peribadi Kak Ziana kita tak banyak tahu, tapi apabila tampil di halayak, tampil bersama peminat, tampil sebagai The Ziana Zain, Kak Ziana ambil peluang itu, terus ambil kapasiti itu untuk menjadi pencetus kepada positivity ya. Because peminat, you kena ingat ya, why they come because they appreciate you, why they come because they love you. So appreciation and love that yang diorang datang, diorang bagi vibe kepada kita, tu yang buat kita lebih positif dan kita lebih bertenaga dan kita lebih fokus. Itu Kak Zana take it macam tu. Cinta di bawah cahaya. Kejayaan kakak kepada penyanyi Anwar Zain ini untuk bertahan lebih 3 dekad menjadi sumber inspirasi anak seni lain untuk berjaya dalam kerjaya masing-masing. Bagi Ziana, kejayaan yang diperoleh bukan hanya dari dedikasi dan komitmen yang tinggi dan tidak berbelah bahagi. Namun, apa yang lebih penting ialah restu dan dorongan dari ibu bapa. Ziana Zain antara artis yang mampu bertahan, tak pernah luntur. Pengaruhnya itu daripada tahun pertama zaman Kak Ziana yang hanya ada RM800 itu sampailah sekarang pada tempoh mana Kak Ziana mencapai tempoh yang paling matang, yang orang kata boleh jadi guru kepada begitu ramai yang lain, menjadi contoh kepada begitu ramai yang lain. Kalau diboleh kongsikan ya, satu perkara yang mahu Kak Ziana sampaikan kepada individu yang mahu mengikuti jejak langkah Kak Ziana mungkin sebagai artis, apakah ia? Always remember, don't chase, but work hard. One thing, selalu remember, feet on the ground all the time. Jangan sombong, jangan lokek senyum, jangan lokek pendapat, jangan lokek kasih sayang. Satu lagi, sentiasa buat kerja dengan ikhlas. You must remember ya dia, you langkah kaki you bekerja, you suka macam you jadi pengacara ke reporter, you langkah kaki dengan I want to be good as reporter, I want to be good as pengacara. Macam Kak Zana, I want to be good as a singer, but along the way you must have blessed from your parents. Buat baik dengan parents, always ask bless from them, always ask doa from them. Sebabkan diorang lah ya berkatnya kita sehingga sekarang. Always remember, whatever you have, even 1 cent, kongsilah dengan ibu bapa. Jangan lokek dengan ibu bapa. Dan juga satu lagi, ada banyak, kongsilah dengan orang yang memerlukan. Ada sikit, kongsilah juga dengan orang memerlukan. Jangan lupa, bila kita di atas, Allah akan sentiasa uji kita. Dari segi keuangan,
dari segi persahabatan dan kekeluargaan. Kena ingat, always remember, bila kita ada ujian tu, we always get back to Allah, we always get back to our parents. Ibu bapa tu adalah malaikat kecil dalam rumah kita. Always remember that, appreciate them. Even though dia orang ada pendapat yang berbeza, kita sentiasa akan, kadang orang bergaduh mulut lah anak beranak. Tetapi always remember, itulah ibu bapa kita. Setiap kali kalau kita bergaduh, bukan bergaduh apalah, bersih pendapat, jangan malu minta maaf pada ibu bapa. Jangan tunggu hari raya. Jangan tunggu hari raya. I make it as a practice whenever I feel I ada dosa, even though kadang-kadang tak ada pun tapi terasa. Tak kira pagi ke petang ke siang malam, tak kira hari, Kak Zainal kata, mak ampun, minta ampun abang, minta ampun abang. Mak, kalau ada apa, tak ada apa nak. Make it as a practice, you akan dapat that blessing, tak tahu nak cakap. Dalam siri kedua, 3 dekad Ziana berkongsi kisah suka duka membesar dalam keluarga yang penuh kesederhanaan. Baginya, latar belakang keluarganya cukup bernilai untuk mendewasakan dan mematangkannya sehingga menjadi insan yang begitu tabah mengharungi liku kehidupan sebagai anak seni. Semuanya dalam siri kedua, 3 dekad Ziana, eksklusif di Asra Awani dan platform Facebook Asra Awani. Nantikan.